Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Terdapat dua elemen penting dalam sistem pemerintahan, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara seperti mana diperuntukkan oleh perlembagaan. Bagi konsep demokrasi berparlimen adalah pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Perwakilan dilakukan melalui proses pilihan raya dan Parlimen Persekutuan mengandungi Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong dan dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Terdapat 5 ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen iaitu perlembagaan, parlimen, pilihan raya, kebebasan asasi serta sistem raja berperlembagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas dalam sesebuah pembentukan negara. Ianya juga terkandung dalam segala peraturan dan prinsip kepada kerajaan untuk melaksanakan dan mentadbir negara. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara. Perlembagaan merupakan undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan mengandungi peruntukan senarai kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, senarai bersama institusi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman. Perlembagaan Malaysia membuat pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Negeri yang bergabung dengan persekutuan, Malaysia diberi hak, kuasa dan tanggungjawab seperti diperuntukkan dalam perlembagaan negeri. Apakah yang dimaksudkan dengan parlimen? Parlimen adalah penting dan ia merupakan badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasa seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar kerajaan, meluluskan pembelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai. Dewan Rakyat membincangkan rang undang-undang yang dikemukakan oleh kerajaan tertentu, membahaskan belanjawan negara dan memberi kata putus jumlah peruntukan yang boleh diberi kepada negara. Meneliti semua undang-undang yang dipinda mengikut keadaan semasa. Dewan Negara membahaskan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan terperinci. Berhak menangguhkan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi berkuasa menolaknya. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang. Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya dan bagaimana pilihan raya dijalankan? Pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPRM. Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada peringkat negeri maupun persekutuan. Ia merupakan satu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan pengubalan undang-undang, perundangan eksekutif dan kerajaan tempatan. Pilihan raya dijalankan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undi dilakukan secara terbuka dan keputusan direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang melalui sistem majoriti mudah. Pilihan raya adalah ciri penting dalam sistem parlimen. Suruhanjaya Pilihan Raya adalah badan bebas tanpa tekanan dari pihak pemerintah dan pembangkang. Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan bertindak menentukan sepadan bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran dan mengendalikan pilihan raya. Pilihan raya umum diadakan 5 tahun sekali untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negeri secara serentak seluruh negara. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan asasi? Kebebasan asasi terbahagi kepada dua bahagian iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat.
Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang tidak bersyarat. Kebebasan bersyarat berlandaskan kepada peraturan tertentu. Kebebasan asasi ada dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu bahagian 2. Terdapat 9 perkara menjadi teras utama dalam bahagian ini. Sistem Raja Berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud pemerintahan tertinggi negara Malaysia atau dikenali sebagai Ketua Negara iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan Nasihat Perdana Menteri. Bagi proses pelantikan Yang di-Pertuan Agong, pelantikan Yang di-Pertuan Agong dibuat dalam tempoh 5 tahun sekali yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja secara bergilir. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua bagi ketiga-tiga cabang badan iaitu Badan Eksekutif, Kehakiman dan Perundangan. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Perundangan. Pertama, bertanggungjawab dalam memanggil atau membubarkan Parlimen. Kedua, bertanggungjawab dalam memelihara kedudukan orang Melayu. Dan ketiga, sebagai Ketua Agama Islam. Kehakiman. Bertanggungjawab dalam mengampun dan menangguh sebarang hukuman dan bertanggungjawab dalam melantik peguam atau hakim negara. Bagi bidang eksekutif, bertanggungjawab melantik atau melucutkan jawatan menteri-menteri dan perdana menteri. Antara perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 34 Perlembagaan Persekutuan. Baginda tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai Raja di negeri Baginda kecuali tugas-tugas Baginda sebagai Ketua Agama Islam. Baginda tidak boleh memegang sesuatu jawatan yang baginya ada apa-apa saraan atau berganji. Dan terakhir, Baginda tidak boleh mengambil bahagian yang aktif dalam apa jua syarikat ataupun perniagaan.